Pada malam selepas kematian suami saya merasakan sesuatu yang mengalir lebih dalam daripada kehangatan tangannya, sehingga seluruh tubuh saya menggigil. Kami berdua mempunyai persamaan, kami masing-masing telah kehilangan pasangan hidup. Kami dapat merasakan kesunyian yang ditinggalkan di tempat masing-masing. Kami berdua berduka di sudut sendiri dan memerlukan penghiburan. Begitulah kami bertemu, saling menyentuh dan menghiburkan jiwa satu sama lain. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan tanpa mengetahui puncanya, saya hanya mampu menunggu kepulangannya. Beberapa hari kemudian, dia kembali dengan wajah yang sangat lesu dan berkata sesuatu kepada saya. Apakah yang harus saya lakukan? Sila tekan butang suka, langgan, dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Jika Anda meninggalkan komen, tuah yang hangat akan datang kepada Anda. Nama saya Suraya. Tahun ini saya berumur 58 tahun. Ia adalah hari ke-100 selepas majelis tahlil arwah suami saya. Saya meninggalkan Kuala Lumpur seperti seorang pelarian. Saya tidak sanggup tinggal sendirian di rumah yang pernah kami kongsi selama 32 tahun. Setiap malam, melihat sofa tempat arwah selalu duduk membuatkan dada saya sesak sehingga sukar untuk bernafas. Jadi, dengan hanya membawa satu beg pakaian, saya menaiki bas tanpa hala tuju yang jelas. Dalam perjalanan menuju ke Tanah Rata, Cameron Highlands, melihat gunung ganang yang semakin tinggi di luar tingkap, hati saya terasa sedikit tenang. Saya mahu pergi ke tempat di mana tiada sesiapa mengenali saya, tempat yang tidak mempunyai kenangan bersamanya. Saya menemui sebuah homestay kecil melalui carian rawak di internet. Suara yang menjawab panggilan saya kedengaran rendah dan tenang. "Halo, saya mahu menempah bilik. Berapa lama Puan bercadang untuk menginap?" "Saya belum pasti lagi. Mungkin seminggu." Suasana sepi seketika di hujung talian. Kemudian, lelaki itu berkata perlahan, "Tidak mengapa. Datanglah bila-bila masa sahaja." Apabila saya tiba di homestay tersebut, orang yang membuka pintu adalah pemilik suara itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Encik Razak. Dia berkata umurnya 64 tahun. Badannya lebih tinggi, dan bahunya lebih lebar daripada yang saya jangkakan. Namun, pandangan matanya sangat tenang, seperti tasik lama yang sunyi. "Saya Suraya. Tolong tunjukkan bilik saya." "Baik, sila ikut saya." Bilik yang ditunjukkan oleh Encik Razak lebih kemas daripada yang saya bayangkan, tetapi ada sesuatu yang pelik. Untuk sebuah homestay, suasananya terlalu sunyi dan tiada tanda-tanda tetamu lain di situ. "Adakah tetamu lain di sini?" "Kebelakangan ini, tidak ramai yang datang," jawaban Razak ringkas. Saya ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suasana seolah-olah menghalang saya daripada berbuat demikian. Apabila saya membuka tingkap bilik, angin pergunungan yang sejuk menerpa masuk. Pada awal November, cuaca di Cameron Highlands jauh lebih dingin berbanding Kuala Lumpur. Namun, udara sejuk itu sebenarnya terasa baik. Sesak di dalam dada saya seolah-olah sedikit terubat. Menjelang waktu malam, Razak mengetuk pintu saya. "Puan mahu makan apa untuk malam ini?" Ada beberapa kedai makan berhampiran, tapi... tidak mengapa. Saya akan beli sesuatu di kedai serbaneka sahaja. "Tidak perlu begitu. Biar saya sediakan hidangan ringkas untuk Puan." Sebenarnya, saya takut untuk makan sendirian, jadi tawaran Razak sangat saya hargai. Apabila saya keluar ke ruang tamu, hidangan sudah tersedia di atas meja. Gulai lemak cili api, sambal belacan, dan telur dadar, hidangan yang sangat ringkas tetapi saya dapat merasakan keikhlasan di sebaliknya. "Terima kasih. Encik tidak perlu bersusah payah begini." Tidak mengapa. Saya pun tidak suka makan sendirian." Kata-kata itu memberikan perasaan yang aneh. Saya sadar lelaki ini juga kesunyian seperti saya. Namun, saya tidak bertanya lebih lanjut. Kami masih asing untuk saling mencampuri urusan pribadi. Sambil makan, saya memandang keluar tingkap. Kegelapan mula menyelubungi dan banjaran gunung kelihatan hitam di kejauhan. Ia adalah ketenangan yang tidak dapat ditemui di Kuala Lumpur. Malam itu, sambil berbaring di katil dan memandang siling, air mata saya mengalir. Namun, ia berbeza dengan tangisan di Kuala Lumpur. Di sana, saya menangis karena kesunyian dan ketakutan, tetapi di sini,
Saya menangis karena hati saya terasa sedikit lega. Saya terfikir, mungkin di sini saya boleh pulih perlahan-lahan. Malam pertama di homestay itu lebih tenang daripada yang dijangkakan. Di Kuala Lumpur, saya sering merayau-rayau sehingga subuh baru dapat tidur. Tetapi di sini, saya terlelap dengan bunyi angin gunung. Apabila bangun pagi, saya melihat bilik telah dikemas dengan rapi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bau yang pelik terus terhidu di dalam bilik, bukannya bau kepam atau habuk, tetapi bau seperti kerinduan yang mendalam. Bilik ini asalnya digunakan oleh siapa? Tanya saya kepada Razak semasa sarapan. Ah, ia cuma bilik tetamu biasa, jawabannya kedengaran agak kekok. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi saya tidak bertanya lagi. Selepas makan, saya mula mengemas barang. Semasa mahu meletakkan peralatan mandian di atas meja solek, saya perasan laci meja itu sedikit terbuka. Apabila saya membukanya, laci itu kosong. Namun, apabila saya melihat ke sudut laci, saya terkejut. Ada sepucuk surat di situ. Sampul surat itu sudah kekuningan dan hujungnya sudah renyuk, seolah-olah telah disentuh berkali-kali oleh seseorang. Walaupun saya teragak-agak, karena bimbang menceroboh barang pribadi orang lain, perasaan ingin tahu saya tidak dapat dibendung. Saya mengeluarkan surat itu dan membacanya. Ia ditulis dengan pensel. Tulisan tangannya sangat kemas dan teliti. Ia kelihatan seperti tulisan tangan seorang wanita, dan saat saya membaca baris pertama, hati saya tersentak. Abang, jika saya pergi dahulu, tolonglah jaga rumah ini. Tangan saya menggigil, saya terus membaca. Tempat pertama kita bertemu adalah di sini. Saya rasa rumah ini seperti abang hangat dan teguh. Berada di sini membuatkan saya rasa selamat. Jadi, tolonglah abang terus tinggal di sini walaupun saya sudah tiada. Di bahagian belakang surat, ada tulisan yang lebih kecil. Razak, saya sayang abang, maafkan saya. Pada saat itu, segala-galanya menjadi jelas. Mengapa Razak mempunyai pandangan mata yang begitu sayu? Mengapa tiada tetamu lain di rumah ini? Dan mengapa bilik ini berbau kesedihan? Saya melipat semula surat itu dan meletakkannya kembali ke tempat asal. Saya tidak mahu mengusik kenangan pahit orang lain. Namun, hati saya berkecamuk. Apabila memikirkan betapa wanita itu mencintai Razak, dada saya terasa sesak. Pada masa yang sama, saya teringat arwah suami saya. Dia juga sangat mencintai saya, tetapi saya rasa saya tidak pernah menyatakan perasaan saya dengan secukupnya. Apabila tiba waktu tengah hari, saya keluar ke ruang tamu dan melihat Razak sedang makan sendirian. Dia kelihatan terkejut melihat saya. Ah, jemputlah makan. Saya ada sediakan bahagian puan juga. Terima kasih. Tetapi, saya terhenti. Saya ragu-ragu sama ada mahu menceritakan tentang surat itu atau tidak. Ada apa-apa ke? Tidak. Cuma saya rasa rumah ini sangat hangat. Razak tersenyum tawar. Namun di sebalik senyuman itu, tersimpan kesedihan yang mendalam. Petang itu, sambil duduk sendirian di bilik memandang keluar, saya berpikir di dalam rumah ini masih ada seseorang yang belum dilepaskan. Razak juga seperti saya, hidup merindui seseorang. Memikirkan perkara itu membuatkan saya rasa kurang kesunyian. Kesedihan ini rupanya bukan saya seorang sahaja yang menanggungnya. Sudah seminggu saya berada di homestay ini. Setiap pagi, Razak akan menyediakan makanan dengan senyap, dan saya sangat menghargainya. Namun, saya pikir saya tidak boleh terus menumpang budinya. Jadi saya mula bekerja mencuci pinggan di sebuah kedai makan kecil di bawah pekan. Walaupun ia kerja biasa, menghabiskan sepanjang hari dengan hanya mencuci pinggan tanpa berpikir panjang membuatkan hati saya sedikit tenang. Semasa di rumah sendirian, saya sering teringat arwah suami, tetapi apabila sibuk bergerak, pikiran itu berkurangan. Walau bagaimanapun, minggu pertama mungkin oke, tetapi masuk minggu kedua, badan saya terasa sangat letih. Umur 58 tahun mula terasa bebannya. Merendam tangan dalam air sejuk sepanjang hari menyebabkan jari-jari saya bengkak dan pinggang saya sakit. Hari itu juga, seperti biasa saya pulang ke homestay selepas kerja, langkah kaki saya terasa berat. Badan penat, hati pula sunyi. Saya mula terfikir, apa gunanya hidup sebegini? Namun,
Apabila saya menghampiri halaman rumah, bau gulai lemak menusuk hidung, bau yang harum dan pekat, serta-merta langkah saya menjadi laju. Saya sangka saya lapar, tetapi sekarang saya sadar bukan itu puncanya. Ia adalah perasaan senang apabila mengetahui ada seseorang yang sedang menunggu kepulangan saya. Masuk ke halaman rumah, saya melihat Razak sedang menghidangkan makanan di atas meja kayu di luar. Selamat pulang. Penat ya? Ya. Tapi Encik tidak perlu sediakan begini setiap hari. Saya pun tidak suka makan seorang diri. Marilah makan sekali. Gaya percakapan Razak sangat tenang. Namun dalam kata-katanya, tersirat kesunyian. Nampaknya lelaki ini juga sukar untuk makan sendirian seperti saya. Kami mula makan bersama menghadap satu sama lain. Ia sangat sedap, ia mempunyai rasa masakan rumah yang mendalam. Saat saya menyuap satu sudu ke dalam mulut, kerongkong saya terasa tersumbat. Semasa suami saya masih hidup, dia juga sering menyediakan makanan untuk saya. Tetapi pada waktu itu saya menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Mempunyai seseorang yang menyediakan makanan untuk saya setiap hari. Barulah saya sadar betapa berharganya perkara itu selepas orang itu tiada. Saya menundukkan kepala kerana takut air mata akan tumpah. Puan Oki? Razak bertanya dengan nada risau. Ya, saya Oki. Cuma saya sudah lupa bila kali terakhir seseorang menghidangkan makanan untuk saya. Memang benar. Selama 2 tahun sebelum suami saya meninggal, saya yang sentiasa menjaganya. Makanannya, obatnya, urusan hospitalnya. Makan saya sendiri selalunya saya abaikan, hanya makan mie segera atau biskut sahaja. Saya pun begitu, kata Razak perlahan. Saya tidak tahu makan sendirian itu rupa-rupanya sangat menyedihkan. Kami makan tanpa banyak bicara pada hari itu. Namun, peliknya ia terasa sangat selesa. Walaupun tidak dijelaskan dengan kata-kata, kami seolah-olah memahami kesakitan masing-masing. Selepas habis makan, Razak membancuh teh halia. Baunya yang pedas dan harum sangat menyenangkan. Ini teh yang bagus untuk badan. Puan nampak sangat penat. Terima kasih, Razak. Sambil duduk di meja kayu di halaman, saya menghirup teh hangat dan memandang ke langit. Bintang-bintang bertaburan dengan sangat banyak. Ia adalah pemandangan bintang yang tidak dapat dilihat di Kuala Lumpur. Banyaknya bintang. Ya, di sini langit malamnya sangat cantik. Encik Razak sudah lama tinggal sendirian? Tanya saya dengan berhati-hati. Walaupun saya sudah melihat surat itu, saya mau mendengarnya sendiri. Sudah 3 tahun. Mesti sukar bagi Encik. Mula-mula memang sangat perit. Sampai sekarang pun kadang-kadang. Suara Razak semakin perlahan. Saya tidak bertanya lagi. Tiada guna mengusik luka masing-masing. Malam itu, semasa masuk ke bilik, saya berpikir hidangan hari ini benar-benar telah meruntuhkan tembok hati saya. Namun, ia bukan sesuatu yang buruk. Kadang-kadang, tidak mengapa untuk rebah seketika karena saya sadar saya bukan lagi sendirian. Menjelang pertengahan November, cuaca di Cameron Highlands menjadi semakin sejuk. Terutama pada waktu malam, anginnya seolah-olah menghiris kulit. Hari itu juga, selepas pulang kerja, saya duduk di halaman, dan angin sejuk membuatkan tubuh saya mengecil. Mesti Puan sejuk, kata Razak sambil memandang saya. Kemudian dia menghilang ke arah stor dan kembali dengan membawa sehelai kardigan tebal. Pakailah ini. Saya terkejut semasa menyambut kardigan itu. Ia adalah pakaian wanita. Ia berwarna coklat lembut dan diperbuat daripada bahan yang sangat berkualiti dan nampak elegan. Namun, saya teragak-agak sama ada boleh memakainya atau tidak. Tidak mengapa. Pakailah, riak wajah Razak nampak sedikit kekok, tetapi dia seolah-olah tidak sanggup melihat saya menggigil kesejukan. Saat saya menyarungkan kardigan itu, saya terhidu bau minyak wangi yang samar-samar, bau floral yang lembut dan hangat. Sebaik sahaja menghidu bau itu, hati saya terasa sebak. Ini, milik arwah istri Encik, ya? Tanya saya perlahan. Razak kelihatan terkejut memandang saya, kemudian dia mengangguk perlahan. Bau minyak wanginya masih ada. Dia pasti seorang yang sangat penyayang. Memang benar. Daripada bau minyak wangi itu, saya dapat merasakan suasana yang tenang dan lembut.
Saya membayangkan wanita itu pasti mempunyai personality sedemikian. Razak hanya mengangguk tanpa kata, namun matanya memancarkan kerinduan yang amat sangat. Maafkan saya. Saya bercakap perkara yang bukan-bukan. Tidak mengapa. Benar, dia memang seorang yang sangat penyayang. Suara Razak semakin mengecil. Dia seolah-olah sukar untuk bercakap lebih lanjut. Jadi saya juga mendiamkan diri. Seketika kemudian, Razak membawa keluar 2 tin minuman ringan. Mau minum? Malam ini agak dingin, bagus untuk segarkan badan. Kami duduk bersebelahan di atas bangku kayu dan mula minum. Bulan sangat terang malam itu. Langit tanpa awan dengan bulan bulat yang besar menjadikan seluruh halaman rumah terang dengan cahaya perak yang lembut. Memakai kardigan itu memberikan rasa hangat. Tetapi pada masa yang sama, perasaan saya bercampur baur. Terasa sedikit kekok memakai pakaian wanita lain. Namun, kehangatan kardigan itu sangat selesa. Seolah-olah ada seseorang sedang memeluk saya. Malam seperti ini, saya tidak mahu sendirian. Kata-kata jujur itu terkeluar selepas saya minum sedikit. Saya pun begitu, Razak menjawab dengan tenang. Terutama pada malam bulan terang begini, rasa sunyi itu lebih kuat. Kenapa ya? Entahlah. Mungkin karena cahaya bulan terlalu cantik, jadi kita rasa ia perlu dikongsi dengan seseorang. Benar katanya. Malam seindah ini terlalu rugi untuk dihabiskan sendirian. Sambil minum, kami berbual tentang pelbagai perkara. Kisah masa kecil Razak, kisah saya tinggal di Kuala Lumpur. Ia bukanlah perbualan yang sangat mendalam, tetapi ia sangat selesa. Namun, semasa saya mahu meletakkan tin minuman, tangan saya tidak sengaja tersentuh tangan Razak. Walaupun hanya seketika, saya sangat terkejut. Ia terasa hangat, itulah suhu badan orang lain yang pertama saya rasakan sejak kematian suami saya. Razak juga nampak terkejut dan mahu menggerakkan tangannya, tetapi dia tidak melepaskannya sepenuhnya. Saya juga membiarkannya begitu sahaja. Walaupun kekok, ia tidak terasa buruk. Saat itu, jantung saya berdegup kencang berserta rasa bersalah. Suami saya meninggal belum pun sampai setahun. Tetapi saya berasa berdebar dengan suhu badan lelaki lain. Saya rasa diri saya pelik. Namun, pada masa yang sama, ia adalah emosi yang telah lama saya kuburkan. Maafkan saya, Razak menarik tangannya dahulu dan meminta maaf. Tidak mengapa. Saya oke. Memang benar saya oke. Walaupun perasaan saya sangat bercampur baur. Malam itu, semasa masuk ke bilik dan menanggalkan kardigan itu, saya berpikir saya tidak menyangka pada malam pertama selepas pemergian suami, suhu badan seseorang boleh membuatkan saya menggigil sebegini. Saya tidak tahu sama ada ia betul atau salah. Tetapi sekurang-kurangnya malam ini saya tidak merasa sunyi. Selepas malam itu, ada sesuatu yang berubah. Suasana antara saya dan Razak menjadi sedikit tegang dengan perasaan halus. Kami merasa kekok apabila bertentangan mata dan percakapan kami menjadi lebih berhati-hati. Keesokan paginya, apabila saya keluar ke ruang tamu, Razak tiada di situ, selalunya dia bangun awal untuk menyediakan sarapan, tetapi hari itu dapur sunyi sepi. Selepas menunggu lama dia masih tidak muncul, saya memeriksa arah biliknya dan mendapati pintu bilik Razak terbuka. Tiada sesiapa di dalamnya. Katil sudah dikemas dan beberapa helai pakaian tiada di tempatnya. Barulah saya sadar Razak telah meninggalkan rumah. Mula-mula saya sangka dia akan pulang segera. Namun, selepas 1 hari dan kemudian 2 hari berlalu, Razak masih tidak muncul. Barulah saya sadar saya tidak pernah meminta nomor teleponnya. Berada sendirian di homestay itu terasa sangat pelik. Sebelum ini saya tinggal sendirian di Kuala Lumpur. Tetapi berada di sini sendirian terasa jauh lebih sunyi. Mungkin karena saya sudah terbiasa dengan kehangatan yang diberikan oleh Razak. Walaupun selepas bekerja sepanjang hari dan pulang ke rumah itu tetap sunyi. Selalunya Razak akan menyambut saya dengan kata, "Selamat pulang." Tetapi tanpa suara itu, rumah terasa kosong. Saya makan sendirian dengan lauk yang ada di dalam peti sejuk, tetapi ia tidak terasa sedap. Walaupun lauk yang sama, kenapa makan sendirian terasa begitu hambar? Sambil makan, saya asyik teringat kepada Razak. Saya terfikir adakah dia keluar kerana saya.
Saya rasa mungkin dia merasa terbeban karena malam itu apabila tangan kami tersentuh. Saya tidak menunjukkan reaksi yang jelas. Sambil sendirian, saya mula memerhatikan setiap sudut homestay itu dengan teliti. Di satu dinding ruang tamu, tergantung gambar-gambar, kebanyakannya adalah gambar Razak bersama seorang wanita. Wanita itu sangat cantik. Dia mempunyai senyuman yang lembut, dan saya dapat merasakan kehangatan daripada matanya. Razak juga kelihatan jauh lebih ceria dalam gambar-gambar tersebut berbanding sekarang. Di dapur ada cawan berpasangan, dan di peti sejuk terdapat gambar polaroid mereka berdua. Meja solek pula mempunyai bingkai gambar kecil menunjukkan mereka berpegangan tangan sambil ketawa. Segala-galanya menceritakan tentang cinta mereka. Saya terfikir betapa bahagianya mereka dahulu. Dan saya mula memahami perasaan Razak yang kehilangan kebahagiaan itu. Pada hari keempat, semasa saya pulang kerja pada waktu petang, lampu homestay menyala, jantung saya berdebar. Saya tahu Razak sudah pulang. Apabila saya membuka pintu depan, Razak sedang duduk di ruang tamu, namun rupanya sudah banyak berubah. Wajahnya cengkung dan matanya bengkak. Selamat pulang, Razak memberi salam seperti biasa, tetapi suaranya tidak bertenaga. Encik kemana? Saya risau. Maafkan saya. Saya keluar tiba-tiba. Saya Oki. Apa yang berlaku sebenarnya? Razak terdiam lama sebelum perlahan-lahan membuka mulut. Hari ini, saya telah mengemas barang-barang peninggalan arwah istri saya. Barulah saya paham mengapa dia kelihatan begitu menderita. Sudah 3 tahun saya tidak sanggup menyentuhnya. Tetapi hari ini saya kumpulkan keberanian untuk mengemas segalanya. Pakaian, alat solek, surat-surat. Suara Razak terketar-ketar. Saya terfikir mahu meninggalkan rumah ini, tetapi saya masih belum pasti. Berada di sini membuatkan saya asyik teringatkan dia dan ia menyakitkan. Tetapi jika saya pergi, saya rasa semuanya akan berakhir. Mendengar kata-katanya, hati saya terasa pedih. Sebagai orang yang juga kehilangan suami, saya dapat memahami perasaannya. Saya duduk diam di sebelah Razak dan memegang tangannya. Ia terasa sejuk. Menghadapi segalanya sendirian adalah sesuatu yang sangat menyeksakan, kata saya. Memang benar. Kehilangan orang tersayang dan tinggal sendirian adalah perkara yang sangat sukar. Saya pun begitu. Selepas suami pergi, saya sangat takut untuk sendirian. Sebab itulah saya melarikan diri sehingga ke sini. Razak memandang saya. Di matanya, saya dapat melihat kesedihan yang mendalam beserta rasa terima kasih. Bolehkah saya bersama Puan di sini? Sekejap sahaja pun jadilah. Ya, boleh. Malam itu kami minum teh di ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Kami tidak dapat menyembuhkan kesedihan masing-masing, tetapi hanya dengan mengetahui bahwa kami tidak sendirian, ia terasa sedikit lebih baik. Beberapa hari kemudian, Razak mula kembali ke watak asalnya. Walaupun kesedihan masih kelihatan di matanya, sekurang-kurangnya dia mula berbual semula. Saya rasa sangat bersyukur karena dia telah pulang. Malam itu, seperti biasa kami minum teh bersama, dan Razak berkata perlahan, Puan Suraya juga mesti melalui masa yang sukar, bukan? Menanggung segalanya sendirian. Saya Oki. Sekarang saya sudah banyak pulih. Itu adalah pembohongan. Saya masih sering tidak dapat tidur malam karena teringatkan arwah suami. Benarkah? Kadang-kadang saya terdengar suara Puan menangis. Saya terkejut. Saya tergamam. Encik terdengar saya menangis? Saya sudah coba menangis seperlap yang mungkin. Maafkan saya jika saya bising. Kriba. Enjiken. Bukan begitu. Saya pun sama. Kadang-kadang saya tidak dapat menahannya lagi. Nampaknya Razak juga sering menangis sendirian. Patutlah kadang-kadang, pada waktu subuh, saya terdengar bunyi kecil dari ruang tamu. Rupanya itu adalah Razak. Tiba-tiba saya teringat sesuatu pesanan suara yang ditinggalkan oleh arwah suami saya. Pesanan yang saya hanya berani dengar sekali sahaja. Encik Razak, ada sesuatu yang saya mahu perdengarkan kepada Encik. Saya mengeluarkan telepon pintar lama saya. Tangan saya menggigil. Saya rasa takut untuk mendengar pesanan suara itu bersama orang lain. Ini pesanan yang ditinggalkan arwah suami sebelum dia meninggal dunia.
Selepas majelis pengebumian, saya hanya dengar sekali, dan selepas itu saya tidak berani membukanya lagi. Razak memandang tangan saya yang menggigil. Bolehkah saya mendengarnya? Saya mengangguk dan menekan butang main. Suara arwah suami saya kedengaran. Walaupun suaranya kedengaran lemah karena sakit, ia tetap hangat. Suraya, abang oke. Awak kena sentiasa senyum. Walaupun abang tiada, abang izinkan seseorang untuk berada di sisi awak. Perkara yang paling abang kesalkan adalah meninggalkan awak sendirian. Tetapi awak adalah orang yang sangat layak untuk dicintai. Apabila pesanan suara itu berakhir, saya benar-benar runtuh. Air mata yang saya tahan selama ini tumpah dengan lebat. Razak memegang tangan saya tanpa kata, ia terasa hangat. Jangan tahan jika mahu menangis. Saya akan ada di sisi Puan. Mendengar kata-kata itu, saya tidak dapat menahan lagi. Saya menundukkan kepala dan menangis semahunya. Kerinduan terhadap suami, ketakutan ditinggalkan sendirian, dan rasa bersalah terhadap Razak segala emosi meluap-luap keluar sekaligus. Razak tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk diam di sebelah saya dan memegang tangan saya. Itu lebih saya hargai daripada kata-kata penghiburan. Selepas lama menangis, apabila saya mengangkat muka, mata Razak juga kelihatan berair. Arwah suami Puan seorang yang sangat baik. Ya, dia memang orang yang sangat baik. Kata-katanya benar. Puan Suraya sangat layak untuk dicintai. Mendengar itu, air mata saya tumpah lagi. Tetapi kali ini bukannya kesedihan semata-mata. Ada sesuatu yang hangat bercampur di dalamnya. Malam itu, buat pertama kalinya saya dapat menangis sepuas-puasnya di hadapan seseorang. Saya tidak tahu betapa besarnya penghiburan apabila mengetahui saya tidak sendirian. Dan ada seseorang yang sanggup menerima air mata saya. Selepas hari itu, suasana antara saya dan Razak terasa berbeza. Kami seolah-olah lebih memahami satu sama lain dengan mendalam. Tanpa berkata apa-apa, kami mula memahami isi hati masing-masing. Beberapa hari kemudian, semasa kami makan malam bersama, Razak bertanya perlahan. Puan Suraya, boleh saya bertanya sesuatu? Ya, tanyalah apa sahaja. Apa rancangan Puan selepas ini? Adakah Puan akan terus tinggal di sini? Sebenarnya saya juga sedang memikirkan masalah itu. Saya tidak boleh terus tinggal di homestay ini selama-lamanya. Saya pun belum pasti lagi. Saya sepatutnya perlu pulang ke Kuala Lumpur, tetapi... Suara Razak kedengaran sedikit kecewa. Kemudian dia teragak-agak seketika sebelum menyambung. Saya harap saya tidak perlu menjaga rumah ini sendirian lagi. Saya terkejut. Saya rasa saya faham maksudnya. Tetapi saya tidak pasti. Apa maksud encik? Adakah orang seperti saya boleh berada di sini, terus tinggal di sini? Jantung saya berdebar. Adakah Razak mengajak saya untuk tinggal bersamanya? Encik Razak, encik tidak perlu rasa terbeban. Cuma, saya juga sangat takut untuk sendirian. Saya harap ada seseorang di sisi saya. Kata-kata yang keluar dari mulut saya sendiri mengejutkan saya. Tetapi ia adalah ikhlas. Berada di sini bersama Razak membuatkan hati saya tenang. Razak memandang saya dengan mata yang terkejut. Benarkah? Ya, benar. Saya juga tidak mau sendirian lagi. Malam itu saya masuk ke bilik lebih awal daripada biasa, tetapi saya tidak dapat tidur. Perasaan debar dan bimbang tentang keputusan untuk tinggal bersama Razak datang serentak. Selepas lama merayau dalam pikiran, saya keluar ke ruang tamu. Nampaknya Razak juga tidak dapat tidur. Dia sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh. Tidak boleh tidur? Ya, saya keluar sekejap. Kami duduk bersebelahan di atas bangku kayu dan minum teh. Dan hari ini udara terasa berbeza. Ada sedikit ketegangan tetapi ia hangat. Encik Razak, malam ini saya tidak mahu sendirian. Kata-kata saya mengejutkan diri saya sendiri. Saya tidak sangka saya akan berkata begitu. Razak memandang saya. Di matanya, saya dapat melihat kejutan berserta kehangatan. Puan Suraya, saya pun takut. Jika saya sendirian, saya hanya akan teringat perkara yang sedih. Memang benar, kebelakangan ini saya juga sering tidak dapat tidur malam karena teringat suami. Razak mengangguk perlahan. Bolehkah kita bersama? Ya,
Begitulah kami memutuskan untuk menghabiskan malam itu bersama di ruang tamu. Razak membawa selimut dan menyelimuti kami di sofa. Adakah Puan Oki begini? Ya, terima kasih. Duduk bersebelahan di sofa membuatkan hati saya tenang. Hanya dengan mengetahui ada seseorang di sisi, saya merasa selamat. Razak dengan berhati-hati meletakkan tangannya di atas bahu saya. Ia terasa hangat. Puan Oki? Ya. Kemudian secara semula jadi saya menyandarkan kepala pada bahunya. Ia adalah perasaan stabil yang sudah lama saya tidak rasakan. Terima kasih, Razak. Saya yang sepatutnya berterima kasih kepada Puan. Malam itu, buat pertama kalinya saya dapat tidur dengan perasaan yang benar-benar tenang. Saya tidak tahu perasaan dilindungi oleh seseorang di sisi rupa-rupanya sangat hangat. Suhu badan Razak yang dirasai adalah penghiburan yang lebih besar daripada segala-galanya. Menjelang hujung November, sayur-sayuran yang kami tanam bersama di halaman homestay sudah mula membesar. Mula-mula saya risau adakah ia akan tumbuh dengan baik. Tetapi selepas menyiram dan menjaganya dengan teliti setiap hari, ia tumbuh dengan segar. Nampaknya sudah tiba masanya untuk kita buat jeruk, acar, kata Razak sambil menyentuh sayur tersebut. Buat jeruk? Saya tidak pandai sangat. Tidak mengapa. Saya akan ajarkan. Saya pergi ke pasar bersama Razak, membeli cili, garam, bawang, dan barang-barang keperluan lain. Saya merasa seolah-olah kami adalah pasangan suami istri. Pada hari kami menyediakan jeruk di halaman, melihat besen besar berisi sayuran mengingatkan saya kepada arwah ibu saya dahulu. Semasa kecil, saya menganggap kerja ini remeh. Tetapi sekarang saya sadar betapa besarnya usaha yang diperlukan. Begini caranya. Razak memegang tangan saya dan mengajar cara membancuh bahan perasa. Tangannya hangat. Kini kehangatan itu terasa sangat semula jadi. Selepas selesai, waktu petang sudah pun berlalu. Sambil merasa jeruk yang kami buat bersama, saya merasa bangga. Sedapnya. Benar? Ini kali pertama Puan buat. Ya, memang sangat sedap. Begitulah kami mula berkongsi kehidupan harian yang kecil. Mencuci baju bersama, menyapu halaman bersama, dan keluar berjalan-jalan pada waktu petang. Semasa berjalan, Razak berkata, dahulu saya berjalan di laluan ini sendirian, tetapi sekarang apabila berjalan bersama Puan, saya rasa sangat gembira. Saya pun sama. Dahulu saya asyik teringat perkara sedih, tetapi sekarang bagaimana? Ia jauh lebih baik. Memang benar, berada bersama Razak menjadikan hati saya sangat tenang. Satu malam, semasa duduk di halaman rumah sambil minum teh, tiba-tiba saya merasa bimbang. Encik Razak, adakah Encik benar-benar oke? Memulakan hidup baru dengan orang seperti saya pada usia 58 tahun. Saya merasa bimbang dengan usia saya. Saya tidak yakin sama ada betul untuk memulakan cinta baru pada usia sebegini. Razak memegang tangan saya sambil tersenyum. Sekarang adalah musim yang paling hangat dalam hidup saya. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Saya dapat merasakan keikhlasannya. Umur hanyalah angka. Yang penting adalah hati kita. Lagipun Suraya, saya pun sudah 64 tahun. Tetapi saat ini adalah saat yang paling bahagia bagi saya. Malam itu, semasa baring sendirian, saya berpikir getaran yang saya rasakan pada malam pertama tangan kami tersentuh, barulah saya faham apa maksudnya. Ia bukannya sekadar kesunyian atau kerinduan. Ia adalah keinginan untuk hidup semula. Ia adalah keinginan yang mendalam untuk mencintai seseorang dan dicintai oleh seseorang semula. Saya sadar bahwa memulakan cinta pada usia tua bukanlah sesuatu yang terlambat, malah. Karena ia adalah cinta yang ditemui selepas melalui kesakitan hidup, ia terasa lebih berharga dan mendalam. Sambil memandang langit malam Cameron Highlands, yang indah melalui tingkap, saya berazam mari mulakan hidup baru yang sebenar. Jangan pikir ia sudah terlambat, dan mari hidup bahagia mulai sekarang. Mari kita hidup bahagia bersama.